Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsyurna bil iman wa akhilna jannata ma'al iman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah pada al-fadhil ustaz dan semua sahabat pencinta ilmu yang dirahmati Allah dan direzekikan hidayah Allah untuk hadir dalam majlis ilmu pada malam ini. Syukur alhamdulillah kita masih lagi menjadi pilihan Allah untuk duduk dalam majlis ilmu yang barakah ini. Kuliah Isyak kita ni di bawah saluran Google Meet Gemah Nur Iman yang dipimpin oleh pengurusi Gemah Nur Iman Puan Rosniati binti Mansur dan ahli jawatankuasa Gemah Nur Iman, akan dipimpin oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Major Ustaz Haji Muhammad Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz dengan pengajian kita hari ini Nasihat Buat Hati karangan Habib Ali Zainal Abidin. Bagi memberkati majlis, saya mohon ihsan Ustaz untuk memimpin bacaan umum kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solihin, alim ulama, guru-guru kita, ibu bapa kita, keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Untuk meneruskan majlis, saya dengan ini menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz dengan penuh takzim. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Wa ba'd. Dishormati Puan Ann selaku moderator kita, Puan Rosniati Mansur selaku pengurusi JNI, penyambut tetamu iaitu Puan Suhana. Tidak lupa juga kepada semua selaku JK suas-suas kepimpinan JNI, mudah-mudahan diberkati Allah. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat dikasihi sekalian, walau di mana sahaja berada, yang berada di Malaysia, yang berada di Brunei, yang berada di UK dan sebagainya, mudah-mudahan Allah merahmati kita walau di mana sahaja kita berada, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada malam ni kita akan sambung pengajian kitab kita Nasihat Bagi Hati, iaitu nasihat yang ke-19 dengan tajuk Pinta apa sahaja kepada Allah SWT, kamu tidak akan pulang sia-sia. Ini maksudnya ini satu pengharapan. Pengharapan apa? Allah ni, dia dah janji dalam Quran. Dia kata, wa iza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'an. Ayat yang lain, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dua ayat ni cerita kepada kita bahawasanya bila kita minta, takkan sia-sia doa kita. Bila kita mohon, takkan sia-sia. Bila kita berhajat, takkan sia-sia. Pergi ke rumah Allah dalam keadaan kosong, balik dapat berkat. Jumpa dengan Allah di dalam rumah Allah, pergi dalam keadaan penuh dosa, balik hapus dosa. Itu hebat. Ini maknanya pergantungan kita dan pergantungan harap kita kepada Allah SWT, apa jua pun, bila kita mencari Allah, Allah balas dengan rahmatnya. Bila kita mendapatinya dalam keadaan kita berdosa, kita akan
clearkan dosa kita. Itu hebatnya. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, itu mukadimah tajuk yang akan kita bicarakan pada malam-malam sore ini. InsyaAllah. Apa katanya? Pinta apa sahaja pada Allah SWT meskipun yang dipinta itu hanya sekecil garam. Artinya, sekecil apapun kemahuan dan kehendak kita, maka berdirilah di hadapan pintu pengharapan Allah SWT dan pintalah segalanya. Percayalah, sesiapa yang sentiasa meminta kepada Allah SWT, kelak dia tidak akan kembali dengan tangan kosong. Maknanya apa? Biarlah kita nak minta apa pun. Minta apa di dunia ni, minta apa pun di dunia ni, kita minta selagi mana kita boleh meminta kepada Allah, mintalah. Sebab itu kata Sayyidina Umar Al-Khattab, aku tidak pernah bimbang doa aku ditolak Allah, tetapi aku bimbang Allah tidak mengizinkan aku lagi untuk meminta kepadanya. Ini kebimbangan Sayyidina Umar Al-Khattab. Minta kepada Allah, Allah tak makbul. Aku tak bimbang itu. Tetapi yang paling aku bimbang, Allah tak mengizinkan aku lagi untuk minta kepada dia. Oh, ya Allah, hebatnya Sayyidina Umar Al-Khattab. Kita ni kan, kalau kita nak dihitung, kalau kita nak koreksi diri kita, kita ni memang hamba Allah yang berdosa. Berdosa kita hidup di dunia ni, kita penuh dengan dosa kan. Tapi kita kena ingat, sepanjang kita hidup di dunia ni, sejahat mana kita sekalipun, sesamsing mana kita sekalipun, sependosa macam mana sekalipun, dosa besar mana sekalipun yang kita buat, jahatnya kita kepada Allah sekalipun, Allah tidak akan batalkan 4 nikmat kepada kita. Ingat tu. Ada 4 nikmat. Walaupun kita jahat macam mana pun, 4 nikmat ni Allah bagi juga kat kita. Apa? Allah bagi apa? Yang pertama, Allah bagi rezeki. Tak putus kita. Tak semayang pun dia bagi. Tak pernah doa kat dia pun dia bagi. Selalu buat maksiat pada dia, dia bagi. Selalu buat benda yang dia muka, dia bagi. Dia teruskan bagi rezeki pada kita walaupun kita penuh dengan dosa yang menyelubungi kehidupan kita. Itu kita tu. Sedangkan Allah, dia tak batal pun rezeki nak diberikan pada kita. Lagi banyak buat maksiat, lagi banyak rezeki dia bagi kita. Itu dia. Bahaya. Jadi rezeki ni Allah tak batalkan untuk kita. La yahjubu anhu rizqa. Kata-kata tu disebut, Allah tidak menghijabkan rezeki pada kita. Yang kedua, la yahjubu anis sihah. Allah tidak akan memadamkan kesihatan bagi kita. Maknanya Allah tidak akan membatalkan kesihatan bagi kita. Walaupun kita jahat, walaupun kita berdosa, sihat tu dapat. Sihat dapat. Punya jahat teruk lah. Semayang malas. Duha tak semayang, zikir tak ada, Quran tak baca, selawat tak ada, tahajud tak ada, pun dapat sihat. Allahu Akbar, hebat. Kan? Kita ni yang semayang rajin semua ni dapat sakit. Macam mana ni Ustaz? Allah kita kan. Kita dapat sakit tu, Allah sayang kita. Kita yang sihat tu, Allah biarkan kita. Biarkan apa? Biarkan kita ni berlayar di dunia ni mengikut kesukaan kita. Kan, jadi dua benda tu. Ada yang ketiga apa dia? Yang ketiga, wala yudhiru alaihi zamba. Allah tidak menzahirkan dosa yang kita lakukan di dunia ni tak nampak di mata orang. Cuba kalau Allah kata apa? Dia letak LCD kan? Dia letak apa? Dia letak LCD di atas kepala kita. Cerita dosa kita. Kita pergi mana pun semua nampak dosa. Dia tulis pula, Ustaz Naim hari ni dosa dia 98%. Dosa dia hari ni 98%. 98 tu dosa, baik 2% je. Matilah saya. Kan? Semua orang lari. Semua orang lari. Tetapi Allah simpan. Allah tutupkan marah dia tu supaya tak nampak dek mata orang bahawasanya kita tu berdosa. Tulis pula kat Puan Amnira Suhana Imran. Dosa dia hari ni 99.9%. 0.1 yang baik.
Ha, jawab hang sana. Malu. 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 Semalu-malunya. Lebih kurang macam tu Jadi malu. Malu tak habis-habis. Sebab apa? Sebab apa malu? Sebab dosa banyak. Tetapi Allah simpan. Dia simpan, dia tak bagi orang tahu pun kata kita ni dosa apa yang kita buat pada dia. Kan? Macam tu. Baik tak Allah? Baik tak? Baik kan? Yang keempat, apa dia? Yang keempat, apa dia? Yang keempat, wala yu'aqibuhu ajilan. Allah tidak mengazabkan kita sesegera mungkin. Dia tak azab kita lala tu. Dia tangguh tu. Biarlah Puan Nurini dia taubat tu, tak apa, biar tu. Contoh. Biarlah Puan Nurini taubat tu, tak apa, biar. Biarlah Ustaz Naim taubat tu, tak apa, biar. Biar dia sonok, biar. Jadi, dia biarkan kita taubat dulu. Jadi, dia tak azab kita serta-merta. Maka dia tangguh azab tersebut supaya memberikan kita ada masa untuk bertobat kepada dia. Sedangkan, cuba tengok, sedangkan Nabi Allah Adam AS, saya pernah sebut lah, Nabi Allah Adam dia cemburu dengan umat Nabi Muhammad. Nabi Allah Adam kata apa? Aku buat satu dosa di dalam syurga, aku disingkirkan daripada syurga. Umat Muhammad buat satu dosa di luar syurga, nanti mereka akan masuk syurga. Satu. Nabi Allah Adam kata lagi, aku buat satu dosa, lalu Allah pisahkan aku dengan bini aku. Umat Muhammad buat dosa berkandak-kandak, buat dosa berkepui-kepui, tetapi tak berpisah pun dengan bini dia. Cuba kalau kita berpisah, macam buat dosa ni hari ni, malam-malam tidur, sedap-sedap, bini duduk di India, lelaki duduk di Afghanistan. The North Call. You kat mana? Kenapa kita tak ada ni? Kenapa kita tak ada? I kat Afghanistan. I dekat ni. I dekat Isketan Bola. Oh ya kau. Ilah. Tapi tak ada pun macam tu. Ya Allahu Akbar. Kita buat dosa punyalah banyak, tetapi kita tidur sebantal lagi dengan bini kita. Nabi Allah Adam dengan Siti Hawa buat sekali ya dosa. Berpisah terus. Siti Hawa berada di India, Nabi Allah Adam ada di Mekah. Itu dua. Yang ketiga, kata Nabi Allah Adam AS, aku buat dosa, lalu aku bertaubat. Taubat aku diterima di Makkah. Tetapi taubat umat Muhammad, di mana sahaja dia melantunkan taubat kepada Allah, Allah makbul, Allah terima taubat dia. Walaupun di Seri Kembangan, walaupun di pinggiran Putra, walaupun di Menari, walaupun di Kajang, walaupun di Johor, walaupun di Pahang, walaupun di Perlis, walaupun di Kedah, walaupun di Penang, walaupun di Kelang, walaupun di Bukit Mentajam, Terengganu, walaupun di Terengganu, Besut, Marang, Besut, Allah terima taubat dia. Untung nak kita. Itu hebatnya Allah, sayang kita tu. Allah. Kasih Tuhan tiada bertepi, sayang Tuhan janjinya pasti. Nampak Allah. Malulah dengan Allah kan. Jadi kita ni hamba Allah yang berdosa. Ambo lagi perabi lagi. Ambo perabi ingat senang lagi perabi. Nak kena ingat lirik tu, ingat senang. Dia main-main lah, tak main sudah. Yang mana ingat nyanyi, tak ingat macam mana nak nyanyi. Jadi cerita dia, kita ni dengan Allah banyak dosa. Kita dengan Allah ni banyak dosa. Tetapi Allah ni, kita minta apa, semuanya tidak mensia-siakan kita. Bila kita minta, pasti dapat. Bila kita berhajat, pasti diberi. Bila kita berkehendak, pasti diberi apa yang kita nak. Itu Allah. Sebab dia apa? Sebab dia maha kaya. Kita maha apa? Kita maha
Kita maha meminta. Kita kena minta kat dia banyak-banyak. Okey, begitu. Jom kita baca kitab kita ni. Dia kata apa ni? Ini kan. Dia kata apa? Ya. Sebaliknya jangan pula meminta-minta daripada manusia. Jangan minta dengan manusia, dia kata. Minta manusia. Manusia pun perlu meminta kepada Allah. Sedangkan kita nak pergi minta dekat manusia. Salah. Minta kat siapa? Minta kat Allah. Baru ni kan saya baca satu Facebook group bakal-bakal PhD. Grup bakal-bakal PhD. Dan grup tu ada juga orang-orang yang dah graduate PhD. Saya duduk dalam grup tu. Mudah-mudahan saya buat PhD lah. Saya duduk dalam grup tu. Saya baca dalam grup tu. Ada orang tu PhD lah. Tapi dia duduk Riau. Faham Riau. Dia duduk Riau dalam grup tu. Dia duduk tempik dalam grup tu. Dia duduk bersuara dalam grup tu. Dia kata apa? Ada tak mana-mana universiti yang perlukan orang pensyarah PhD? Saya dah banyak tempat dah saya minta, tak dapat-dapat. Ada tak petua-petua apa nak bagi saya dapat ni kerja ni? Saya dah PhD dah pun, kenapa orang tak nak terima saya? Woi, terima hang tak terima hang tu Allah punya rezeki. Hang duk teriak dalam tu apa? Duk risau, dia duk habak ke orang kata dia ada PhD, orang tak terima dia. Rezeki kita ni Allah punya. Saya komen apa dalam tu, saya kata apa? Kak, minta ke Allah kak. Ramai orang like saya. Like. Betul, minta ke Allah. Memanglah PhD, hang kemas dengan PhD hang, tapi kena tengok lah sama. Rezeki tu bukan PhD hang. PhD hang tu hang yang usaha, hang yang minta. Hang minta ke siapa? Allah yang bagi. Tiba-tiba hang nak kerja hang nak guna apa yang hang minta daripada Allah yang Allah bagi kat hang. Jadi mintalah kepada Allah untuk menyesuaikan apa yang diberi Allah yang hang minta dulu daripada PhD tersebut. Maka Allah bagi hang dapat PhD. Maka hang gunalah PhD yang hang minta tu untuk minta kerja yang Allah yang akan bagi kepada hang. Tu dia nak kena main akidah tu. Jadi maknanya apa? Maknanya minta ke Allah. Kerja pun minta ke Allah. Nak anak pun minta ke Allah. Nak semua minta ke Allah. Bila kita minta ke Allah, dia tahulah macam mana nak susun. Dia tahulah macam mana nak susun hamba dia. Macam mana nak susun kerja. Macam mana nak susun segala apa keperluan kita. Semua dia susun. Kita tak tahu besok nak jadi apa. Siapa tahu besok nak jadi apa kat kita. Mungkin hari ni malam last kita hidup di dunia. Mungkin besok kita dah tidak ada di dunia. Kan? Jadi kita semua tak tahu apa yang berlaku esok hari. Siapa kata Allah tu tahu, dia tahu kata esok hari akan jadi apa? Allah sendiri cakap. Allah kata apa? Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Aku maha mengetahui apa yang akan berlaku pada keesokan hari. Ia yang maha mengetahui, kita mana tahu. Ada satu kisah. Ni cerita ni. Ada satu kisah, iaitu seorang Yahudi. Seorang Yahudi namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni dia Yahudi tau. Dia nak test. Bila dia jumpa Rasulullah, dia panggil Ya Muhammad. Dia tak panggil Ya Rasulullah sebab dia Yahudi. Dia kata Ya Muhammad. Aku nak tanya hang ni Rasulullah ke? Dia kata ya aku Rasulullah. Kalau kau betul Rasulullah, kau kena jawab 3 soalan daripada aku. 3 soalan. Apa soalan dia? Soalan yang pertama. Apakah syarat-syarat mula berlakunya kiamat? Itu soalan dia. Soalan yang kedua. Apakah makanan orang yang apabila dimasukkan syurga, dia makan apa? Tanyaan tu. Yang ketiga. Bila suami isteri berkahwin, maka dapat anak. Anak tu kadang-kadang muka mak, anak tu kadang-kadang muka ayah. Sebab apa jadi macam tu? Kalau kau betul Rasulullah, kau mesti boleh jawab soalan ni. Cuba tengok Nabi kata apa? Khabbarani Jibril anifan. Hebat Rasulullah. Sebab kata apa? Khabbarani Jibril anifan. Apa maksud tu? Aku baru sahaja diberitahu oleh Jibril sebentar tadi. Tu dia, ya Allah. Jibril baru bisik kat Nabi sebentar tadi. Hang tanya kat aku, Jibril terus bagi tahu jawapan dia kat aku. Yahudi ni dia dengar nama Jibril, dia kejut.
Dia kecut apa? Dia kecut. Dia jadi takut, dia jadi bimbang, dia jadi risau. Orang Yahudi ni dia tak boleh dengar nama Jibril. Malaikat yang paling dibenci ialah Jibril. Itu orang Yahudi. Kan? Dia tak boleh dengar Jibril. Dia dengar nama Jibril, terus dia, apa jawapan dia? Nabi kata, akan mula-mula berlaku kiamat, kamu akan dapati api yang akan mengejar manusia daripada timur ke barat. Api itu kejar manusia daripada timur ke barat. Api kejar. Manusia akan berlari bertemparan seperti mana orang Yahudi dengar kena roket 5,000 biji jatuh ke negara Israel, jatuh ke tempat Israel, lalu mereka bertemparan lari lintang bukang. Kan? Sampai orang tulis Israel cuak. Israel cuak. Kan? Hashtag Israel cuak. Kan orang tulis itu kan sekarang ni kan. Hashtag Israel cuak. Dia tulis itu. Jadi cuak habis lepas lari habis. Lari bertemparan. Pi duduk kat airport. Tunggu kapal terbang sampai lepas nak terbang lari. Tak tahu nak pergi mana. Sekarang ni. Itu yang berlaku. Lalu Nabi jawab soalan yang pertama. Soalan yang pertama. Dia bukan cerita macam Nujum 4 Belalang. Soalan yang pertama. Belalang. Dia bukan macam tu. Yang ni Jibril bagi tahu sendiri kat Rasulullah. Rasulullah jawab immediately. Tak perlu tunggu belalang. Tak perlu tunggu Ali. Tak perlu tunggu siapa-siapa. Nabi jawab sendiri. Nabi kata apa? Soalan yang pertama itu iaitu apakah syarat utama berlakunya kiamat, iaitu datangnya api daripada timur menghalau manusia ke barat. Macam tu. Itu yang pertama. Yang kedua, makanan apa di dalam syurga yang akan dinikmati oleh ahli syurga, iaitu hati ikan. Hati ikan. Kita dengar macam tu kan. Hati ikan. Takkan hati ikan makan? Dah yang tu kata Nabi, yang tu je lah. Tak payahlah duk tikai. Tak payahlah duk tikai. Takkan hati ikan ku Ustaz? Allah wa rasuluhu alam ma ana biadri laisa min. Aku tidak tahu, tetapi Allah yang maha mengetahui, Rasulullah saja mengetahui. Nak tahu? Lebih lanjut, jom kita masuk syurga. Nanti kita tahu di sana kita makan apa. Kita makan apa? Hati ikan. Hebat. Sedap kan? Dengan ikan sedap. Telur ikan pun sedap kan? Hati ikan. Macam mana rasa? Ikan apa? Kan? Ikan apa? Takkan ikan Jaws. Takkan ikan tamban kering kot kan. Tak tahulah Allah sedia macam mana. Yang penting usaha dulu masuk syurga. Yang ketiga, macam mana boleh jadi anak tu muka ayah, macam mana anak tu boleh jadi muka mak muka ayah? Nabi jawab. Nabi kata, lebih kurang mafhum dia macam ni. Sekiranya ibu ataupun ayah itu, yang mana dahulu yang orang panggil apa? Sampai satu tahap, lemek, maka anak itu akan menjuruskan menjadi merupa ibu atau ayah yang sudah sampai ke tahap yang sedemikian. Maka jadilah anak tu muka dan mirip muka kepada ibu ataupun ayah. Nabi jawab itu. Dia dengar macam tu, Abdullah bin Salam, dia dengar kata Nabi jawab macam tu. Dia kata apa? Aslim ni, asyhadu annaka ya Rasulullah. Baru first time dia kata, engkau adalah Rasulullah. Waktu tu, dia masuk Islam dan dia tak panggil dah nama Muhammad. Dia panggil ya Rasulullah. Tu dia Abdullah bin Salam. Kan? Abdullah bin Salam ni kalau kubur dia, makam dia ada di Mesir. Dia kesan-kesan dia masuk Islam ni pun banyak kesan dia. Kesan dia antara apa? Dia membawa da'iyah tafsirannya daripada kitab-kitab Taurat. Dia bawa da'iyah dia tu daripada kitab Taurat. Dia nak tafsir Quran, tetapi dia masih membawa pandangan siapa? Pandangan kitab Taurat. Sebab itu nama tafsir dia orang panggil apa? Tafsir Israiliyat. Sebab apa tafsir Israiliyat? Orang Yahudi. Israel. Kan? Bawa kitab Taurat. Jadi, orang akan guna tafsir dia, orang akan kata apa? Tafsir Israiliyat. Maknanya ada percambahan, ada percampuran daripada da'iyah Israel, da'iyah Yahudi dimasukkan di dalam penafsirannya daripada Abdullah bin Salam. Tu cerita.
Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan ni sekalian. Itu sebagai info saja kan, bukan kita nak mengaji yang tu kan. Tapi nak bagi tahu je, cik nak bagi tahu je, cik bukan nak buat apa pun kan. Mari kita tengok. Kemudian dia kata apa? Oleh itu, pintalah kepada Allah SWT kerana simpanan Allah tidak pernah habis dan terhad. Jangan segan dan malu meminta sesuatu daripada Tuhan yang mencipta kita. 24 jam, pintu pemberiannya sentiasa terbuka. Pinta dan rayulah apa pun yang kita mahu. Allah SWT begitu menyintai hamba yang sentiasa meminta dan berayu-rayu kepadanya. Sebaliknya, Allah SWT murka kepada sesiapa yang membelakanginya lalu menjadikan manusia sebagai tempat diminta. Manusia tidak dapat bersabar di atas apa yang dipinta. Mungkin sekali kita meminta lalu diberikan kepada kita. Namun untuk kali kedua dan kali ketiga mereka tidak lagi mampu membantu. Lebih teruk lagi apabila mereka mula mengherdik dan marah kepada kita. Kita minta ke manusia, sekali minta okey, dua kali minta mula. Kan? Dua kali minta marah. Macam cerita Kasim Baba tu. Siapa nama? Marjina. Marjina, kau datang minta cupak, minta gandum, berapa gantang kau minta satu gantang, bayar satu gantang. Kita tu kan, kita Marjina tu tukar rumah tu kan. Ya Nursiah, mana Alibaba, Ya Nursiah, mana Alibaba. Dia malas, sisial. Jadi dia bagi jugalah, dia bagi apa? Dia bagi gandum gandum segantang, dua gantang. Minta segantang, bayar dua gantang. Siap riba gitu kan. Minta cupak lain kali minta cupak nak apa? Nak cedok wang emas. Nak cedok wang emas. Baru hari itu baru dia tahu kata Kasim Alibaba ni kaya raya. Jadi dia pun hiduplah cara orang kaya. Kan dia pakai topi Trojan tu, dia buat kan, itu cerita je lah. Saya tak nak bagi mengantuk. Kira hampa mengantuk. Dah lah kuliah lah ni kan. Hampa dah jegir mata dah tadi. Waktu yang Ahmad Arif Datuk Abbas tu main dengan aku, hampa nak buat lena pula. Saja buat lawak sikit. Buat jok-jok sikit. Santai-santai malam-malam ni. Kan? Walaupun tak lawak, dengar je lah. Minta maaf kalau tak lawak. Kan? Kemudian dia kata di sini, manusia tidak dapat bersabar. Bahkan manusia tu mengherdik kita. Kali pertama minta, okey. Kali kedua marah. Kali ketiga maki terus. Maki. Hang ni tak ada kerja lain. Hang minta aku macam minta orang lain. Tak ada kerja lain. Minta aku orang lain. Marah. Kan? Jadi itu minta manusia. Tapi kalau kita minta ke Allah, lagi banyak minta, lagi kerap minta, lagi dia suka, lagi dia sayang. Dia dah bagi, kemudian minta lagi, dia bagi lagi, minta lagi, dia bagi lagi. Dia tak habis-habis nak bagi kita. Macam kita lah. Buat amal soleh ni, nak pahala ni macam-macam. Pahala. Dia bagi saja. Sembahyang duha 8 rakaat dia bagi pahala. Sembahyang tahajud 4 rakaat dia bagi pahala. Sembahyang witir 1 rakaat dia bagi pahala. Semua dia bagi pahala. Baca Quran sampai 1 juzuk sehari dia bagi pahala. Semua dia bagi pahala. Kemudian tiba-tiba besok tu nak tambah lagi 2 juzuk. Baca 1 hari 3 juzuk pula. 1 hari 3 juzuk. Allah bagi pahala. Dia tak jemu-jemu nak bagi pahala. Yang jemunya siapa? Yang jemunya manusia tu kerap jemu. Buat sikit, Allah malas. Aku hari ni malas pasal apa? Hari ni tak larat. Hari ni pergi makan rebung. Hari ni rasa lemah badan. Makan rebung, dia rasa lemah badan. Pergi makan rebung buat apa? Kan? Makan rebung ni rasa lemah badan, tak tahulah. Makan ikan pari hari ni rasa sakit habis anak-anak anjing. Anak anjing yang sakit, bukan kau yang sakit. Anak anjing pula terlibat. Kan? Anak anjing tu pun tak tahu siapa dia yang menjadi penyebab yang dia tu sakit. Kan? Dia kata anak anjing sakit. La ilaha illallah. Orang Melayu tu sampai hati orang Melayu kan. Dia tak salahkan diri dia salahkan anak anjing. Kesian anak anjing tu. Kan? Macam tu. Siapa dia suka selalu salahkan anak-anak anjing? Lepas tu menganjing orang. Dah lah salahkan anak anjing, lepas tu menganjing orang. Kan? Kemudian dia kata apa tu? Namun Allah SWT tidak begitu.
1000 bahkan 1,000,000 kali kita meminta, 1,000,000 kali itu juga Allah SWT sayang dan kasih kepada kita. Allah tu kita minta, kan? Minta 1000 ke minta 1,000,000, dia tidak akan jemu bagi pada kita, bahkan dia sayang pada kita, kan? Ada satu kisah luar biasa berlaku pada zaman pemerintahan Khalifah apa ni? Khalifah Islam. Suatu ketika seorang lelaki yang alim sedang beriktikaf di Masjid Nabawi di Madinah. Kemudian dihampiri oleh khalifah lalu ditanyakan kepadanya, "Sudahkah kamu memiliki suatu hajat yang dapat saya tunaikan?" Lalu lelaki berkenaan menjawab, "Saya segan bagi meminta kepada Tuan, sedangkan saya sekarang ini berada di dalam rumah Allah. Saya segan bagi meminta kepada manusia di hadapan Tuhan yang Maha Kaya." Allahu Akbar. Dia pergi Madinah, kan? Pergi Madinah. Kemudian khalifah tanya dia, "Hang ada apa hajat-hajat lagi nak minta? Aku minta lah." Dia kata, "Aku segan lah nak minta ke hang. Lagipun sekarang ni aku berada dalam rumah Allah ni. Duduk dengan kekasih Allah pula ni. Aku segan lah nak minta dekat hang." Dia malu tu sebab rumah Allah. Nak minta-minta ke orang, nak minta-minta kat makhluk. Siapa makhluk tu? Boleh tunaikan hajat dia, kan? Lalu apa jadi? "Saya segan bagi meminta kepada Tuhan sedangkan saya sekarang berada di dalam rumah Allah. Saya segan bagi meminta kepada manusia di hadapan Tuhan yang Maha Kaya." Mendengar jawapan sedemikian, membuatkan khalifah tertarik dan jatuh hati kepada lelaki berkenaan. Lalu dia keluar dan berhajat untuk berjumpa lagi dengan lelaki tersebut di luar masjid pula. Tidak lama selepas itu, lelaki alim tersebut juga keluar. Lalu dia dihampiri khalifah untuk kali kedua. Tadi dalam masjid hang cakap macam tu. Luar masjid hang cakap apa? Main dengar. Sekarang khalifah mengajukan soalan yang sama. Kata khalifah kepada lelaki berkenaan, "Sekarang kamu berada di luar rumah Allah. Saya tanyakan sekali lagi. Apakah kamu memiliki suatu hajat yang dapat saya penuhi?" Pertanyaan itu kali ini dijawab juga dengan pertanyaan. Kata lelaki tersebut, "Adakah Tuan mampu menunaikan hajat saya di dunia dan di akhirat kelak?" Lalu khalifah membalas, "Jikalau permintaan akhirat saya tidak boleh tunaikan kerana akhirat itu bukan kepunyaan saya. Namun jikalau permintaan dunia saya boleh cuba untuk penuhi kerana saya memiliki sebahagian daripadanya." Kemudian lelaki alim itu berkata lagi dengan ungkapan yang benar-benar mengejutkan hati khalifah. Katanya, "Kepada Allah pun saya tidak pernah meminta supaya ditunaikan hajat saya di dunia. Masakan saya perlu meminta dari Tuan sedangkan Tuan bukan pencipta dunia ini." Tu dia ada bagi ayat. Ayat ni maksudnya apa? Dia pukul tu menggunakan pelepah nyok, pelepah kelapa, tetapi pukulnya slow. Tarik menggunakan pelepah nyok, pelepah kelapa tu, cuma sentuh tu slow. Nampak kasaan tapi slow. Hikmah tu kan, hikmah. Hebat kan? Orang dulu-dulu dia penuh dengan hikmah kata-kata dia. Dia kata, "Aku dunia ni pun aku nak minta kat Tuhan pun tak, apatah lagi nak minta dekat hang. Hang bukan pencipta dunia ni pun. Aku minta dekat pencipta dunia ni pun aku tak minta, apatah lagi hang bukan pencipta dunia, aku nak minta dekat hang. Mush mungkin." Kalau dalam bahasa Arab dia kata apa? Mush mungkin dia kata. Apa maksud mush mungkin? Tak mungkin aku minta kepada engkau. Kalau dalam bahasa Arab kasar lagi, mushma'ul dia kata. Apa maksud? Tak masuk akal aku nak minta ke hang. Macam tu. Kan? Dapat difahami daripada kisah ini bahawa lelaki tersebut hanya meminta dan berdoa kepada Allah SWT supaya dipenuhi hajatnya untuk akhirat semata-mata. Kerana itu, dia menolak tawaran khalifah. Jadi, untuk utusan akhirat, sudah pasti tempat meminta hanya pada Allah, bukannya pada manusia. Itu yang cuba dijelaskan oleh lelaki tersebut dalam perbualan pertama mereka. Sebaliknya dalam perbualan kedua, lelaki tersebut menegaskan bahawa masakan dia sanggup meminta kepada manusia supaya dipermudahkan urusan di dunianya, sedangkan kepada Allah SWT pun dia malu bagi meminta. Baginya urusan dunia hanya sementara, akhirat lebih utama. Dunia sementara, akhirat selamanya. Dunia sementara, akhirat selamanya. Macam tu kan. Allah.
Ustaz lari pitchingnya Ustaz. Lari tak apa lah. Saya yang menyanyi tak ada kacau lagu siapa pun. Saja short-short je. Pitching ke, dia punya rhythm ke, lari tak apa. Yang penting kita kejar dah. Jangan sampai ke laut sudah. Jangan sampai jadi najis. Jadi najis habis tak ada pakai kan. Kemudian. Baginya urusan dunia hanya sementara, akhirat lebih utama. Hebat. Ini melambangkan kesucian jiwa dan kemurnian hati lelaki tersebut yang tidak mahu belajar meminta apa-apa daripada manusia. Meskipun begitu, tidak salah untuk kita meminta dari manusia suatu permintaan yang sesuai dan tidak sesekali mengubah keimanan kita terhadap Allah SWT. Yang penting, kurangkan meminta kepada manusia. Bimbang ia akan menjadikan hati kita suka untuk sentiasa meminta-minta dengan mendahulukan manusia daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis yang diungkapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ada sahabat yang datang dan bertanya kepada baginda perihal amalan yang mengundang kasih sayang manusia dan juga kasih sayang Allah SWT. Lalu baginda menjawab, hiduplah kamu dalam keadaan zuhud, berasa cukup dengan apa yang Allah berikan di dunia ini. Pastikan Allah akan menyukaimu, dan hiduplah zuhud dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Berasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada orang lain dan tidak menyimpan hasad, dengki. Pasti manusia pun akan sayang kepada kamu. Maksudnya apa? Maksudnya zuhud ni kena ada dalam diri kita. Zuhud kena ada dalam diri kita. Bila kita ada zuhud dalam hati kita, kita tidak akan ada hasad, dengki pada manusia. Siapa-siapa pun tak ada. Zuhud tu simpan. Zuhud ni maksudnya apa? Memadai dengan apa yang ada. Zuhud ni maksudnya apa? Meletakkan dunia itu pada tangan dan tidak sampai ke hati. Itu zuhud. Zuhud tu bukan pergi pecah orang TV, tak bagi orang tengok TV. Tak. Dia pergi dengar kuliah mana tau. Semangat pula ustaz tu. Duk cerita mampuih. Dia balik dia kata apa? Aku ni kalau balik ni asyik duk tengok TV mampu aku kena pukul dengan malaikat. Jadi aku pecahkan TV. Jangan. Apa cerita macam tu? Kan? Malu kat orang kan? Jadi janganlah kita sampai macam tu. Zuhud ni maksudnya apa kita sebut tadi? Dunia itu hanya di tangannya, tak sampai ke hatinya. Itu zuhud. Apa yang dapat di tangan cukup. Jangan disimpan di hati, jangan melekat di hati. Maka dia akan menjadi hubbud dunia ra'su kulla khati'ah. Menyintai dunia itu akan menjadikan dan merencanakan pelbagai kesalahan pada Tuhan yang mencipta. Dia. Kan? Okay. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Faham ke semua ni? Sejak mana perempuan ni? Faham. Faham Ustaz, Kan faham. kalau kami buka ni Ustaz tak dengar semua reka-reka gelak kan. Ya. Allahu Akbar. Okey, nasihat yang ke-20. Sempat ya nasihat ke-20. Banyak lah nasihat 20 ni. 1, 2, 3, 4. Banyak. Nasihat 19. 19 cukup. 19 cukup. 20 nanti lah. Satu tajuk ni cukup. Tajuk satu ni pun kita dah dapat macam-macam kan. Kesimpulan daripada tajuk yang pertama ni. Kita dapat apa? Yang pertama yang boleh kita buat kesimpulan iaitu hidup jangan suka meminta-minta kepada makhluk. Mintalah kepada yang maha kaya. Yang kaya itu Allah. Bukannya kita. Yang kaya itu Allah. Bukan manusia. Yang kaya itu Allah. Bukan manusia. Jadi yang kaya itu Allah, bukan kita. So mintalah kepada yang maha kaya. Manusia ni apa? Nahnul fuqara. Kita ni semuanya fakir. Yang kaya itu siapa? Allah. Kaya itu Allah. Jadi kita minta kepada yang maha kaya. Okay? Yang fakir ni kita. So kita mintalah kepada Allah. Minta apa? Minta ilmu daripada dia, minta petunjuk daripada dia, minta ilham daripada dia, minta rahmat daripada dia, minta barakah daripada dia, minta keberkatan daripada dia.
minta kekayaan daripada dia, minta pada dia. Jangan tak minta. Baru ni ada orang tu dia meniaga kedai. Dia tanya kat saya, dia call saya. Dia tanya, "Ustaz, kedai saya ni saya tak tahu jadi apa." Jadi apa? Dia kata, "Saya nak kaya, Ustaz, tapi saya buka lah kedai. Tapi kedai saya ni ramai orang tak datang, Ustaz. Sedangkan kedai sebelah kedai saya ni ramai orang datang. Kedai saya ni lebih sedap daripada kedai sebelah, tapi orang tak datang kedai saya." Saya kata, "Kenapa jadi macam tu?" "Entahlah, Ustaz. Saya dah baca doa, saya dah semayang hajat, saya dah baca Quran. Sebelum buka kedai tu, waktu kita orang dah kemas-kemas kedai, nak buka kedai ni, kita pasang Quran." Saya kata, "Baguslah, tak apalah, usahalah." Lepas tu dia tanya kita, "Ustaz, ada tak ayat-ayat nak bagi orang ramai datang? Nak bagi orang ramai datang ke kedai kami ni, Ustaz? Ada tak ayat-ayat yang boleh kami amalkan?" Saya kata, "Ada." "Ayat apa, Ustaz?" Saya kata dekat dia, di dalam surah Hud kalau tak silap saya. Satu ayat ni, ayat untuk memanggil customer bagi ramai orang datang. Ni boleh amal lah. Siapa ada yang kerja-kerja berniaga tu, yang berniaga ke, yang nak masuk tender ke, yang duk cari tender ke, yang duk cari customer ke, boleh amal tak ni. "Waja'altu lahu malam mamduda." Waja'altu lahu malam mamduda. Amal itu. Sehari 40 kali. Subuh saja 40 kali. Pagi-pagi kena baca pagi-pagi. Pagi-pagi kan punca rezeki ditabur oleh Allah. Oleh malaikat duk tabur rezeki ni. Waktu pagi-pagi tu baca tu. Waja'altu lahu malam mamduda. Kalau siapa ada yang bawa Grab, nak cari customer, baca doa ni. Waja'altu lahu malam mamduda. 40 kali sehari, waktu pagi selepas subuh baca. InsyaAllah rezeki akan melimpah-limpah pada hari tersebut. Dengan izin Allah. Jangan kata ustaz kata ni, tiba-tiba tak dapat pun, Ustaz. Kami buat dah, Ustaz, tak ada pun. Hang janganlah anggap kata aku yang suruh baca. Hang baca tu kena niat supaya Allah nampak kebaikan yang hang buat tu, supaya Allah curahkan rezeki. Ustaz Naim ni hanya sampaikan je. Yang nak buat hang, kaku. Yang nak buat hang, buatlah. Hang nak buat, hang dapat. Hang tak mau buat, hang tak dapat. Kan? Macam tu cerita. Jadi, amal lah. Siapa-siapa dia yang nak cari customer tu, yang nak cari pelanggan tu, yang nak cari tender-tender tu, amal. Ulang doa tu. Waja'altu lahu malam mamduda. Malam tu maksudnya apa? Bukan malam. Malam. Mamduda. Lam tu sebab apa? Sebab tanwin bertemu dengan mim. Jadi dia jadi malam mamduda. Baca doa tu. Waja'altu lahu malam mamduda. Macam tu. InsyaAllah. InsyaAllah. Tuan-tuan dan perempuan akan tengok rezeki datang mencurah-curah. InsyaAllah. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu yang pertama, pengajaran yang pertama yang boleh kita ambil pada malam ni. Pengajaran yang kedua, faham. Yadul ulia khairun minal yadus sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Apa maksud? Banyakkan memberi daripada banyak yang meminta. Kan? Banyakkan memberi daripada meminta. Selalu banyakkan memberi. Apa maksud banyakkan memberi? Banyakkan infak, banyakkan sedekah, banyakkan berzakat, banyakkan menyumbang, banyakkan memberi hadiah, banyakkan menjamu. Jadi maknanya banyakkan memberi. Banyakkan memberi, insya-Allah nanti kita akan dapat balik pulangan yang Allah janjikan. Allah janji apa dalam Quran? Dalam surah At-Taubah. Allah janji apa? Innallaha ashtara minal mu'minin bi anna lahumul jannah. Daripada apa? Daripada infak-infaknya. Sesungguhnya Allah membeli di kalangan kamu terhadap kebaikan yang kamu buat, termasuk infak-infak yang kamu jual tersebut,
maka Allah beli. Maksudnya Allah terima. Kamu infak, kamu amal soleh, Allah bayar balik dengan apa? Bayar balik dengan syurga. Tu dia wa'dan alaihi haqqan. Benarlah janji Allah itu sangat benar atas apa yang dijanjikannya. Kan? Masya Allah. Jadi perbanyakkanlah memberi daripada perbanyakkan meminta kepada makhluk. Okey. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi SAW seorang manusia yang meninggalkan akhlak-akhlak dan adab-adabnya yang dipamerkan oleh Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya. Lalu kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW turutilah ajarannya. Turutilah ajarannya dan sunnah-sunnahnya. Ada satu lagu. Dengar lagu ni. Lagu. Ada satu lagu daripada Syekh Mishari Al-Afasi. Turutilah sunnahnya, dialah guru, selawat dan salam ke atas Muhammad. Turutilah jalannya, dialah guru, selawat dan salam ke atas Muhammad. Lebih kurang macam itulah ya. Masya Allah. Saya dengar lagu tu, saya mengalir air mata. Sebab dia adalah guru kita. Rasulullah ni guru kita. Dia yang mengajar kita semua. Selawat dan salam kepada dia. Sebablah dia guru kita di dunia ni, yang mengajarkan Islam, yang mengajar kita solat, yang mengajar kita baca Quran, yang mengajar kita sunnah-sunnahnya, yang mengajarkan cara etika hidup sebagai seorang Muslim, seorang yang beriman, seorang yang bertakwa. Dan mudah-mudahan guru kita itu senantiasa dimuliai oleh Allah dan senantiasa hidupnya mulia di alam barzakh bersama-sama dengan para anbiya, insya-Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, turutilah ajarannya. Syarat yang keempat dan yang terakhir. Ustaz, ulang semula Ustaz doa tadi. Apa pula? Doa yang bukan kedai tadi. Waja'altu lahu malam mamduda. Waja'altu lahu malam mamduda. Waja'altu lahu malam mamduda. Dah cukup. Okey. Yang keempat yang boleh kita ambil pengajaran, iaitu hargailah Islam yang dibawa oleh Rasulullah kepada kita sekalian untuk sama-sama kita mengaplikasikannya ke dalam kehidupan kita seharian. InsyaAllah. Wahadha wabillahi taufiq. Kita kat tu saja pada malam ni. Jom kita baca surah Al-Mulk, kemudian kita tutup majlis kita dengan doa dan tasbih kifarah dan suratul Asr. Jom kita baca surah Al-Mulk. Kita baca lambat-lambat malam ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير
وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين ولما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, wa Ya Mujibas Sa'ilin. Wa Allah, Ya Tuhan kami, pada malam yang penuh dengan keberkatan ini, wahai Allah, apalah kiranya anugerahkan kami kesihatan yang baik, keafiatan yang berterusan, kesembuhan daripada segala penyakit buat diri kami serta seluruh sisi keluarga kami. Bahkan dikurniakan kepada kami keampunan-Mu, keredaan-Mu, kasih sayang-Mu yang tiada bertepian di dunia hingga ke syurga-Mu, wahai Allah. Bahkan dikurniakan kepada kami keredaan-Mu yang berterusan hingga ke syurga-Mu, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah majlis ilmu pada malam ini menjadi penyebab buat ibu dan ayah kami yang telah meninggal dunia, dijadikan kubur ibu dan ayah kami satu taman daripada taman-taman syurga-Mu, dan jangan sesekali Kau jadikan kubur ibu dan ayah kami satu lubang daripada lubang-lubang api neraka-Mu, ya Rahman.
Wahai Allah ya Tuhan kami, rezekikan kami untuk bertaubat sebelum tibanya ajal kepada kami. Rezekikan kami untuk mendapat husnul khatimah di akhir hayat kami nanti. Rezekikan kami juga wahai Allah agar dibebaskan kami daripada kesengsaraan dan azab di alam kubur dan di alam mahsyarmu nanti wahai Allah. Wahai Allah ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Cemerlang dan berjayakanlah mereka wahai Allah. Cemerlang dan jadikanlah mereka anak-anak yang berjaya di dalam pelajaran mereka, di dalam segala peperiksaan yang akan mereka hadapi. Mudah-mudahan mereka cemerlang dalam pelajaran mereka, dalam akhlak mereka, dalam adab mereka, buat ibu dan ayah serta guru-guru mereka, serta kepada Engkau dan Nabi Muhammad SAW. Allah ya Tuhan kami, muliakanlah kami di dunia dan muliakanlah kami hingga ke akhirat kelak wahai Allah. Allahumma rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Doa tidur. اللهم رب السماوات السبع وما أضلت ورب الأرضين وما أقلت ورب الشياطين وما أضلت كلنا جار من شر كلهم أجمعين أن يفوت علينا أحد أو يطغى علينا عز جارك وجل ثناؤك إله غيرك اللهم غارت النجوم وهداءت العيون أنت حي يا قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم يا حي يا قيوم اهدئ ليلنا وأنم عينينا برحمتك يا أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Saya serahkan kepada Puan N yang mantul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, syukur pada Allah kuliah isyak kita berjalan lancar dengan nasihat buah hati. Minta apa saja kepada Allah, kamu tak akan pulang sia-sia. Alhamdulillah. Walaupun kita berdosa tapi Allah tetap tidak membatalkan kita punya rezeki, kesihatan dan artian Allah sembunyikan dosa kita di dunia dan Allah tidak segera mengazab kita di dunia ini. Itu urusan akhirat, tetap memintanya hanya pada Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua jemaah. Saya mewakil Gemar Iman, maaf nak rasa barang kekurangan dan majlis kita jumpa pagi besok kuliah subuh bersama Al-Fadhil Ustaz Hasan Al-Fadli, Imam Masjid Negara. InsyaAllah kita jumpa. Lepas tu jumpa dengan Ustaz Nazri kuliah duha. Dengan tu sudah saya selesai dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.